Tambah beliau, semasa rondaan pada jam 3.30 petang itu, anggota JPNK menemui beberapa batang kayu yang dipotong di sempadan hutan. Curiga dengan keadaan itu, pegawai dan anggota bertugas mula menjejaki kesan laluan. Seminggu yang lalu, iaitu sejak Jumaat, kami telah menyiarkan siri laporan khas bertajuk Kerakusan Manusia Musnahkan Sungai Tembelin, di mana kita melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri bahawa memang berlakunya penyerokaan, pembalakan. Dan kita tengok dulu di Google Earth di sini, di Kampung Tualang, di mana antara kawasan yang teruk terjejas akibat banjir di Kuala Kerai. Kalau kita lihat, Malaysia merupakan salah satu daripada 12 negara paling kaya dari segi kepelbagaian bio. Ini kerana Malaysia mempunyai lebih 15,000 jenis tumbuhan berbunga, iaitu hampir 10% daripada jenis tumbuhan berbunga yang terdapat di dunia. Sementara itu, Malaysia turut memiliki lebih 175,000 spesies haiwan yang merangkumi lebih 15% daripada semua spesies yang wujud di serata dunia. Selain itu, terdapat lebih 3,000 spesies orkid, lebih 350 spesies reptilia, 300 spesies mamalia, 1,000 spesies rama-rama dan 730 spesies burung. Tambahan lagi, Malaysia juga merupakan habitat kepada khazanah alam yang menakjubkan dengan memiliki bunga terbesar di dunia, iaitu bunga Rafflesia, pokok tropika tertinggi di dunia, iaitu pokok tualang, dan penghuni pokok yang terberat di dunia, iaitu orang-utan. Ekosistem semula jadi Malaysia adalah antara yang paling mengagumkan di dunia, yang terdiri daripada hutan hujan tanah rendah, hutan bakau, hinggalah ke hutan paya, hutan bukit, gua batu kapur, hutan gunung dan juga padang rumput alpine yang kesemuanya berada berhampiran dengan garisan khatulistiwa. Ekosistem ni dia adalah terdiri daripada komponen, ada banyak elemen lah. Kalau ekosistem bandar, kita ada manusia, kita ada bangunan. Kalau ekosistem hutan, kita ada pokok, kita ada haiwan, kita ada tumbuhan. Okey, bagaimana setiap elemen ataupun komponen dalam ekosistem tu dia berinteraksi. Dari itu jadilah ekosistem. Kalau untuk ekosistem hutan ni, dia boleh memberi kepentingan kepada kita. Kita boleh bincang kepada empat perkhidmatan. Okay. Yang pertama adalah perkhidmatan sumber ataupun perkhidmatan dalam English adalah provision services. Okay. Perkhidmatan sumber. Perkhidmatan sumber ni contohnya macam sumber kayu, sumber-sumber herba yang berada dalam hutan, okay. Sumber makanan, sumber buah-buahan yang kita boleh dapatkan daripada hutan. Itu adalah perkhidmatan kepentingan hutan ni yang kita boleh dapat daripada hutan. Services yang kedua kita boleh discuss kat sini adalah services ataupun perkhidmatan kawalan. Okay, di mana hutan ni dia boleh menjadi sebagai salah satu tool untuk kawal erosion. Ini kira macam runtuhan tanah. Okay, dia juga boleh kawal kita punya climate, iklim. Okay, and then hutan juga salah satu function hutan utama yang sangat penting adalah merupakan salah satu water catchment area. Okay, tempat di mana terkumpulnya sumber air. Okay, di mana hujan turun di hutan, and then dia akan jatuh di tanah, and then di tanah tu dia akan mengalir ke suatu tempat iaitu sungai lah. Kalau korang akan buat empangan lah untuk kita buat retention air itu, di mana air itu digunakan oleh manusia lah. Yang ketiga adalah perkhidmatan budaya. Okay, perkhidmatan budaya ataupun cultural services ni dia lebih kepada perkhidmatan kepada manusia lah, kepada manusia, di mana saya boleh beri contoh kat sini adalah orang asal.
ataupun orang asli, di mana mereka mempunyai salah satu spiritual ataupun sentimental value dengan hutan ni. Jadi hutan ni boleh dijadikan sebagai tempat untuk belajar, education, dan salah satu budaya, perkhidmatan budaya untuk manusia lah. Yang keempat, hutan ni dia boleh memberi perkhidmatan sebagai sokongan kepada sistem biodiversity kita lah. Sebagai contoh, sistem pollination. Okay. Dalam bahasa Melayu ni adalah pendebungaan. Proses pendebungaan adalah proses untuk terjadinya atau membentuk buah daripada bunga, di mana dia memerlukan serangga seperti lebah, serangga-serangga kecil lah yang terbang, di mana dia adalah agent pollinator, di mana serangga-serangga ni kita boleh dapat banyak di hutan, merupakan habitat mereka lah. Sebagai saya beri satu contoh yang lebih detail, iaitu durian. Durian dia punya pollinatornya ada satu saja yang sangat berkesan, iaitu kelawar. Di mana kelawar ni dia punya habitat dia adalah di hutan. Fungsi hutan simpan ni memang dia spread out dalam Dasar Perhutanan Negara 1977 ataupun 1978. Kat situ dan kedua dia dah beritahu dah, hutan simpan, fungsi hutan simpan di Malaysia ni terbahagi pada 4. Perlindungan, hutan simpan kawalan, hutan simpan penghasil, hutan simpan depo, hutan simpan education. Jabatan Perhutanan Negeri ni dia punya bilangan staf dia sangat terhad. Kalau kita tengok statistik di Malaysia ni, kita ada dalam 4 juta lebih hektar hutan simpan. And then kalau secara average dia, setiap negeri ni staf Jabatan Perhutanan adalah kurang daripada 100 orang, yang kurang daripada 1 orang setiap negeri. Langkah penjagaan hutan simpan di Malaysia ni boleh ditambah baik dengan pelbagai alternatif lah ataupun pelbagai cara. Dia nak kata kurang efektif, boleh jugalah kurang efektif. Sebab apa? Yang kekangan yang saya cerita tadi lah, bilangan staf hutan simpan yang sangat besar. Bilangan staf yang kecil untuk jaga 4 juta hektar ni adalah salah satu yang amat membebankan Jabatan Perhutanan Negeri. Sama-sama kita menjaga dan memelihara khazanah alam demi kesejahteraan bersama. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.